Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'usi rahmatan lil alamin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma' wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftah alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih duduk dalam permulaan mengaji kitab Mats Akidah At-Tahawiyah. Jadi insya-Allah pada muaralah lepas kita tahu dah cara rekah Akidah Tahawiyah ni, iaitu bagi Abi Ja'far At-Tahawi, dan dekat segala syarah dia tu ada setengah syarah tu yang mengikut Sahibul Mats, ada setengah syarah saat ni tu tak ikut. Jadi adanya gimmick isu-isu yang lain mari buh dalam kitab dia. Kadang-kadang isu saat ni tu membawa kepada yang membaca saat ni tu jadi faham menyalahi dengan Sahibul Mats dan disandarkan kepada benda-benda yang bukan yang benar. Seperti kita kata qiyamul hawadith billahi ta'ala, kita kata inilah akidah salafus soleh. Kalau kita kata begitu, ini tak panggil salah ngawakek. Begitu juga masalah Tuhan berjihad, kita kata ini pegangan salafus soleh pun salah ngawakek juga. Oleh kerana salah ada sungguh, tapi kalau kita kata salah, kena kata salafiyah karamiyah. Kita kena nisbah tu barulah kena dengan wakil. Oleh kerana kalau tu di masa 300 tahun tu, firqah mana yang pegang Tuhan Taharah, iaitu Karamiyah. Ini Mahatifat. Kalau kita baca sejarah pun super. Bacalah kitab sejarah orang lain masa salah tu, jadi timbul satu firqah yang menyabitkan Tuhan Taharah, iaitu Karamiyah. Kalau kita nak menyabitkan Tuhan Taharah juga, kita kena nisbah kepada Karamiyah. Hak ni lebih asal, yang kita kata salah, sebab jadi keliru. Kalau itu salaf, kalau kita akidah salaf jadi keliru. Salah dengan cara ijma' tu. Kena kait salafiyah karamiyah. Kalau kita ngaji lepas dah lewat siyah, Abu Hanifah tak ada menyabit itu Taharah. Hak tu salafus soleh. Begitu juga yang kita akan belajar ni. Nas yang mana kita dah baca dah dulunya, Tuhan tak ada kait dengan berjihad. Ini salafus soleh. Dan juga tu Sahibul Mats pun ia ada nak bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi insya-Allah pada muhadarah kali ini kita akan masuk pada Mats. Kita akan masuk Mats, Mats akidah kepada akidah apa? At-Tahawi. Jadi le nuskah tu buat guna le nuskah tu. Ya buat cara. Ya baca bismillahirrahmanirrahim. Halo dah. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak sah. Kita tak sebut nuskah. Kita baca nuskah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-allamah Abu Ja'far At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulum masyayikhna fid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala allamah hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi bimas rahimahullahu ta'ala. Hadza zikru bayani akidah ahli sunnah wal jamaah ala mazhabi fuqaha ilmillah
Abi Hanifah An-Nu'man bis-Sabi' Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdillah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in. Jadi seperti biasalah, ini saya pun tak panjang lebar. Jadi semua kita ulama mula dengan bismillah semua. Kerana apa? Kerana nak tabarruk berkat sabda Nabi, nah mafhum dia kat kullu amrin sibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Makna setiap perkara yang mempunyai baik, mempunyai cita-cita yang baik, kalau tak mula dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka benda tu terpotong. Apa terpotong? Kinayah daripada tak berkat. Nah dah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji yang kita maklum tu puji pak, iaitulah tertentu bagi Allah SWT. Tuhan mana? Rabb, yang milik. Nah, Al-Alamin. Al-Alamin ni tengah ulama dia tafsir Al-Uqala, Al-Jin Wal-In Wal-Malak. Nah, jin manusia malaikat. Mengata Al-Alamin masih Allah. Dah. Hak tu tafsir. Dah. Qala Allamah, telah berkata la Allamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi Bimas, dia di Mesir, rahimahullahu ta'ala. Dah. Dia kata apa? Haza, nah, bayan, haza zikru bayan. Ining sebut tak isyarat ining, makna kata duk dalam benda yang duk dalam otak kepala musannif. Ini yang ni benda yang duk isyarat tu, biasanya isyarat ining tu benda dah ada dah, tapi isyarat ni isyarat benda yang duk dalam panggil dalam kepala sebelum nak taklid tu, berarti benda tu dah ada dah. Sebelum nak mengalir tu berartinya benda tu dah ada dah. Oleh kerana kita isyarat oleh ke isyarat benda dah ada dah. Itu ining aja. Pas isyarat ni benda tak itu lagi, misalnya you haza baru tulis haza baru. Dia tak tulis zikru bayan. Kalau gitu haza sini iaitulah isyarat benda yang duduk dalam otak kepala dia dah. Jadi benda yang nak sebut ni benda dah ada dah dalam otak kepala dia. Cuma dia nak menzahirkan benda dalam otak kepala dia merupai tulisan. Apa tu isyarat haza tu? Zikru bayan ni nak sebut akan menyatakan akidah. Akidah dengan makna ma'qudah, dengan benda yang diikatkan. Akid mana benda yang disipul, yakni di dalam hati. Tapi akidah ni benda yang kita kejak, ikat dikejak. Tu ma'qud, ikat dikejak. Dah. Yang diikatkan akan hati kita ni. Dah. Ahli sunnah wal jamaah, iaitulah ahli sunnah wal jamaah, iaitulah yang jumhur yang apa, ahli sunnah wal jamaah ni kena kepada ahli tu dengan makna apa, asal dia makna ahli tu makna tu kita sana kepada apa ahli, makna puak pulungi. Ahli baik iaitu orang duduk dalam rumah. Betul tak? Ahli madrasah, orang tuai sekolah. Kalau itu ahli sunnah wal jamaah, kita kena reti apa sunnah dan juga jamaah. Kalau itu sunnah di sini asal makna tariqah, asal dia makna tariqah. Nah, lepas tu pada istilah dia banyaklah sunnah tu. Sunnah tu banyak istilah. Kalau le ulumul hadis makna lain. Nampak tak? Dalam usul fiqh agak sebut sunnah ni masdar yang kedua. Kalau sebut istilah dalam usuliyin, sebut tak usuliyin, sunnah iaitulah masdar yang kedua selepas Quranul Karim. Kalau dalam fuqaha sebut tak sunnah ni ialah buat boleh pahala tinggal tak gapo. Mustalah sunnah ni kalau gitu kita nak kata mustalah sunnah, jadi banyak media yang duk bahas, duk kira. Kalau itu di sini gak sunnah di sini iaitulah sakut pak dengan hadis Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Atas kamu kena turut jalan aku. Apa yang aku bawa ialah dan juga jalan ni khulafair rasyidin al mahdiyyin. Dah hadis ni. Jadi ialah ni, jadi nak royaknya jalan ni yang sahabat. Akidah mengikut para sahabat radhiyallahu anhum.
Dah. Wal jamaah di situ iaitu kena kepada jamaah sahabah wat tabi'un lahum bi ihsan. Jamaah dikarenakan as-sahabah. Dah. Tapi ala mazhabil fuqaha millah. Ala atas zikr saat ni tu sebut atas jalan ni fuqaha ilmillah. Fuqaha mazhab makna kata at-tariq allazi yuslaku fih. Jalan ni yang kita buat jalan padanya. Kita buat jalan, kita buat atur turut lagi. Baik kita mazhab Syafi'i, mana jalan ni apa yang diistimbat dengan kaedah dia tu, lepas kita turut jalan ni hak istimbat yang mengikut usul dan kawaid Syafi'i tu panggil mazhab Syafi'i. Nampak tak? Tu panggil mazhab. Kalau Hanafi, makna kata jalan ni yang melalui istimbat oleh ulama Hanafi dengan melalui pada usul dia, kawaid dia. Jadi mazhab Hanafi, begitu juga mazhab fiqh-fiqh lain. Fuqaha ilmillah. Dah, untuk fiqh fuqaha jamak daripada faqih. Fuqaha jamak daripada faqih. Faqih isim fa'il daripada masdar dia makna fiqh. Fiqh. Nampak fiqh? Kalau fiqh makna dia makna fahmud daqiq, faham yang halusi. Nampak tak? Faham yang halusi itu makna fiqh. Dah. Al-millah makna agama. Millah di sini makna din. Fuqaha id-din. Sudah dah. Fuqaha id-din, pia fuqaha id-din. Badah. Pia fuqaha id-din. Fuqaha id-din yang pertamanya yang ni tok fiqh bagi agama Islam. Maka kita telah maklum dah kata Imam Tahawi ni dia mazhab Hanafi. Dia sebut tak ulama tokoh Hanafi dia. Mana fuqaha millah Abi Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Abu Hanifah diri imam mujtahid. Yang mana kita mengaji dah wasiat tu. Sahih wasiat. Jadi soalan kata akidah Tahawi ni nak menjalani apa yang dibawa hak Imam Abu Hanifah. Soalan tu nak sambungkan yang kita ngaji wasiat dulu. Bahkan nak peluas sikit. Hak tak ada je kita tambah. Wa Abi Yusufah Ya'qubah ibnu Ibrahim al-Ansari. Ni anak murid, salah satu anak murid Abu Hanifah. Supaya kalau kita banding dengan Abi Yusuf ni supaya dengan Imam Muzani. Imam Muzani nasbah Imam Syafi'i. Makna murid hak. Betul sekali. Dan juga apa masail hak tu dia ingat habis. Itu Abu Yusuf ni. Benar juga Muhammad berkata Abu Syaibani. Wa Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani pun anak murid bagi Abu Hanifah. Inilah salah seorang guru Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kita ngaji dengan tak kali lagi Baghdad, dia ngaji dengan ni Abu Yusuf tu tak ingat Abu Yusuf, tapi Hasan ni yang ngaji banyak. Tak cakap Abu Yusuf yang ngaji. Tapi Abi Hasan ni jelah dia ngaji, makna dia ambil fiqh Hanafi di Abi Hasan Syaibani. Setengah kitab dia tu kitab Mabsut fi Furu'il Hanafiyah. Tak Mabsut. Dah. Ni nak ayat kata apa guru bagi Imam Syafi'i kita. Dan juga Abi Yusuf tu orang mula-mula sekali digelarkan Qadi Al-Qudha. Sebab ia memerintah pada masa Mahdi wal Hadi wal Rasyid. Masa Harun Rasyid. Dia memerintah pada masa tu. Mazhab tu. Jadi Abi Yusuf ni orang mula-mula digelarkan Qadi Qudha. Makna tu tiga orang ni panggil fuqaha umillah. Jadi akidah yang kita akan ngaji ni akidah yang dibawa oleh tiga-tiga orang ni lah. Dan yang kita ngaji dah seorang iaitu lah wasiah Abu Hanifah. Dan kita tahu dah. Dan juga dari sini juga jadi akidah Tahawi sebagai nak menyambungkan hak fuqaha dia. InsyaAllah kita akan mengaji satu persatu lagi tak dia ni. Kamar dia pula wa ma ya'taqiduna, dan barang yang iktikadlah mereka itu tiga orang itu fi usuluddin. Pada masalah tauhid, usuluddin apa yang murakkab situ. Usul
Jamak bagi aslun. Asal makna apa? Ma yubna alaihi ghairuh. Benda yang benda lain bina tadi dia. Ma yubna alaihi ghairuh. Barang bina atasnya oleh yang lain. Berartinya ia menepati tapak asas. Pada ad-din agama. Jadi agama kena bina tayo. Dah nampak tak? Jadi makna tu semua masail gapo saja kena bina tah usul. Kalau itu sebut tak usuluddin, asal bagi agama. Artinya semua ilmu lain tu, apa saja yang lain-lain kena bina tah tauhid. Sebab tauhid sebagai asas. Soalan katanya pada ninya ilmu apa saja, lebih lagi ilmu sains kita katanya ia kena bina atas tauhid. Kalau tak ada tauhid, kadang-kadang dia tak selamat dari itu dah belajar. Dah. Tu. Dan juga wama tadi nuna bihi rabbal alamin. Yani barang yang menjadilah mereka itu akan sebagai agama. Sebagai agama, iaitu rabbal alamin, iaitu Tuhan yang milik. Dah. Kalau gitu gapo dan minta menjadi nuna bi rabbal alamin, dan juga sebagai menutuplah mereka itu ulama saat ni dengan saat itu akan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Ni nak ayat kata pada muqaddimah musannif kita rahimahullahu taala, dia nak cerita bayan akidati ahli sunnah wal jamaah ala mazhabi fuqaha ilmillah. Jadi kita kerti sepitah lalu ni kerti dah katanya kita tahu dah Abu Hanifah ke mana. Jadi kita gambar lah. Hak kita ngaji dulu Abu Hanifah. Nah, khususnya masalah hak duk rak-rak lawan Mu'tazilah, Mujassimah. Nah, jadi makna kata kalau kita kerti ngaji sepitah lalunya, kalau mari orang mari syarah. Orang mari syarah kitab ni, pergi menyalahi fuqaha umillah, makna bukanlah. Nampak tak? Sebab mukaddimah tu tahu dah. Kalau pergi syarah menyalahi fuqaha umillah, berartinya bukan syarah dak lah. Jadi nak panggil nak tajrih. Bukan nak syar, nak jar panggil nak melukakan. Dah, nak jar. Maksud nak syar ni dia panggil nak peluah, nak molek, nak elokkan hak selit sepik, nak peluah. Nah, hak tak jelas, dia jelas tu syar. Tapi dia jar. Jar ni buat diluka, melukakan. Jadi buat diburuk lah. Dah seperti mana tadi lah. Makna tak gibo alih lain dalam mata at-tahawi tu namanya syar, tapi kalau tengok orang kita dekikkan tu bukan syar pada hakikat, jar. Dah. Sebab apa? Sebab tak ada selaras dengan fuqaha umillah. Ya bayan. Tu tengok mukaddimah tu kita kena tak terti dah. Kemudian kita masuk nakul kami ni kalau gitu kami di sini dengan anak kata ia pakai atas nama habis fuqaha millah, ya serta fuqaha millah. Nakulu kami kata kami ni makna musannif diri serta fuqaha millah, ya kita nama tiga-tiga orang. Kalau seorang agak kul, jadi nakul kami makna fuqaha, masuk fuqaha umillah fi tauhidillah, pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mu'taqidina, hal keadaan i'tiqad mereka itu mereka itu fuqaha millah bi taufiqillah taala, dengan petunjuk, dengan sebab petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak petunjuk, Allah Taala tak beri hidayah, mananya nak pergi dengan Tuhan buat lama lagi. Tak buka bumi ni orang tak ada hidayah, orang tak kenal Tuhan ramai lagi. Nampak tak? Orang tak kenal Tuhan ni ramai. Bukan kata kita ni kena cukup banyak-banyak kita boleh kenal Tuhan. Alhamdulillah. Min a'zami ni'am wa kafa biha minan ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wa huma min a'zami ni'am. Iman dengan Islam tu. Wa kafa bihi minan ni'mah. Tak ada hak lain. Hak tu lah hak besar kali. Jadi alhamdulillah. Innallaha mula-mula. Jadi musannif kita pakai marinya mula-mula ni fuqaha millah. Innallaha ta'ala wahidun, tunggal.
La syarikalah, tidak mengutuilah, tidak jenis kursi baginya bagi Allah Ta'ala. Wala syai'a misluh, tidak suatu sembandingan, tak ada suatu serupa. Wala syai'a mu'jizuh, tidak suatu yang melemahkannya, tidak suatu yang melemahkannya Allah Ta'ala. Wala ilaha ghairuh, dan tidak jenis Tuhan selainnya, selain Allah Ta'ala. Ni panggil pada mukadimah sekali. Oleh kerana pada permulaan masuknya bab tauhid. Oleh kerana kita ngaji tauhid ni tujuannya untuk nak mengesahkan Allah Ta'ala, untuk nak menunggalkan Allah Subhanahu Ta'ala. Tiada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi itu musannif mari mula inna Allah Ta'ala wahidun. Ni apa panggil mula-mula munasabah. Tuhan ni tunggal. Kalau kita ngaji dulu ke apa? Wahdaniyah lah. Maka tunggal sini tunggal itu zat dia tunggal, segala sifat dia tunggal, perbuatan pun hanya daripada Allah Subhanahu Taala sahaja tunggal. Yang wi bekah. Allah Taala sahaja wi bekah, yang lain tak boleh wi bekah. Kalau tu dalil Quran banyaklah bab tunggal ni. Qul huwallahu ahad. Huwallahul wahidul qahhar, al-wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Banyak dalil. Kalau kita nak dalil nakli atau dalil ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala tunggal, banyak ayat. La syarikalah itu sebagai nak takkidkan kata wahid sebut atas tunggal. La syarikalah dah. Sebab syarik dengan wahid dia panggil belawai dua tu. Dia kalau dua dia panggil syarik. Dua kat atas panggil syarik lah. Kalau tunggal la syarikalah sebagai nak royak sifat tu sifat panggil nak takkid wahid. Wala syai'un, dan Tuhan juga la, Tuhan tunggal dah. Tuhan kita pula la syai'a misluh, tidak suatu sebandingannya. Ini sebagai kita ngaji dulu gak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa tak? Jadi Tuhan kita ni laisa kamisli syai'. Nara, Tuhan laisa kamisli syai'. Tuhan qadim, makhluk ni hadis. Sifat dia Allah Ta'ala pun qadim, sifat makhluk ni hadis. Dan segala sifat-sifat makhluk pun Allah Ta'ala tak boleh sama sekali. Sebab kalau kita pergi sabit sebahagian super makhluk, jadi Tuhan ni hukum super makhluk. Seperti kita kata Tuhan ni ada anggota seperti makhluk, kita katanya jadi Tuhan super makhluk. Jadi tak ada suatu pun yang sebanding dengan Allah Ta'ala, tak ada. Jadi Allah Ta'ala Ar-Rabbur Rabb, Al-Abdul hamba Tuhan. Jadi kita nak capur kita seperti mana qiyamul hawadis ni. Hak tu hasyah, tak boleh sama sekali hak tu. Jadi nampak Tuhan ni tu berhajat. Nampak tu dah. Tapi tak ada arah bagi yang nak menyabit tu je alasan, je banyak-banyak alasan. Seperti adillah. Tak ada nas mai lagi, tak ada nas mari tu. Jadi apabila kaedah ya tu, apabila tak ada nas mari menyabit, tak ada nas mari nafi, di sisi dia boleh isbat. Tapi bagi orang pula, bagi lawan, bagi khosmu, bagi mereka ni, mereka gulungnya katanya kalau dia menyabitkan suatu benda, sebenarnya suatu benda ni menyalahi orang ramai, dia katanya seperti qiyamul hawadis bi zati ta'ala. Dia nak menyabit gak, apa alasan dia? Benda ni nas tak ada lagi, benda ni nas tak ada nafi, berartinya boleh. Dan apabila dia nak tolakkan orang, masalah benda ni benda yang diiktirafkan oleh orang ramai, dia katanya benda ni salafus soleh tak ada buat, benda salaf soleh tak ada buat. Apabila benda salaf soleh tak buat, kita tak boleh buat. Bagi hak tu alasan dia nak tolakkan orang. Dia nak tolakkan orang, dia tak boleh terimakan hak orang. Kalau dia nak menyabit ayat ni, jadi dua ni bagi cara manhaj mereka. Manhaj mereka dua perkara ni. Apabila dia nak tolakkan orang, hak ni tidak jalankan oleh salafus soleh, salah tak buat.
Padahal benda tu benda waham. Kalau kita teki kok, kadang ada temu seperti kita katanya bagi ulama Asy'ari ni, kita ingat molek kita ngaji akidah tahawiyah, kita ingat supaya ayat taninya perkataan Ibn Suki. Asy'ari ialah akidah tahawiyah. Jadi hak tulah. Jadi setengah daripada Asy'ari takwil. Jadi bagi orang tak ada takwil, takwil ni salafus soleh tak ada takwil, tak ada. Kalau itu tak boleh takwil. Kalau kita teki, temu opak. Kalau kita teki dia halus kata, adakah salah tak takwil? Banyak. Imam Bukhari takwil, Ahmad bin Hanbal takwil. Waja'a rabbuk waja'a amrabbik. Atau Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka tak mereka tak terima alih itu. Jadi mereka wa alasai lagu tu. Alasai katanya salafus soleh tak ada. Apabila salafus soleh tak ada, kita tak boleh buat. Kita ni kena ikut salah. Dia salah tak buat, kita tak boleh buat. Tu alai dia panggil garis ukur dia. Pakali nak isbat, walaupun benda ni menyalahi orang ramai, tak ada lagi, tak ada isbat. Ini dua teori bagi mereka. Dua teori. Tak ada nah isbat. Tak lagi tak ada isbat, tak ada nafi, tak ada isbat. Ni teori mereka. Lagu tu lah sentiasa lagu tu lah, apa saja ia nak tolak orang, ia salah tak buat. Salah tak buat. Kali nak tolak orang, kali nak isbah dia ni gapara tak ada lagi, tak ada sebut, maka bolehlah. Walaupun kita tahu benda tu benda menyalahi agama, seperti qiyamul hawadith bi zati ta'ala. Ni semua Asy'ariyah, Maturidiyah, semua ulama tak boleh terima. Jadi gapo tu benda baru tu pi Allah Taala. Jadi akal boleh terima. Jadi seolah kata kerana tu jadi benda baru boleh tu pi Allah Taala. Tu jadi menyebabkan jadi benda mustahil. Tapi ia nak menyabit juga buat mana? Ni Allah ada lagi. Tak ada isbat. Itulah. Kemudian kita menyambung pula dari muhadarah kita kali depan. Ini sebagai muhadarah permulaan masuk kitab. Kemudian kata musannif kita rahimahullahu taala, wala syai'a yu'jizuhu wala ilaha ghairuhu qadimun bilabtida daimun bilantiha la yafna wa la yabi wa la yakunu illa ma yurid la yabluhul awhamu wa la yudrikuhul afhamu wallahu a'lam.